boleh juga. Kalau anak masuk surga, boleh. Lah ni aku letak unta orang tu, aku letak jarum orang tu. Bukan jarum jek kain, jarum jek gundi besar ni. Kan jarum jek kecil, jarum jek gundi tu besar ni bang. Tapi tak apalah, tuan kata tunggu sampai unta tu boleh masuk lubang jarum kan boleh tu. Aku dia kata bila anak masuk, tuan kata tak tahu. Tunggu tengok macam. Marah sungguh Allah. Marah sungguh. Betul? Itu dia. Bulan Ramadan Yahudi nak rosak kita dengan bola. Pakat takbir tarawih. Tengok bola. Yahudi ni hidup dia nak rosak. Berapa kali dah nak rosak, dulu nak curi jasad Rasulullah. Kemudian buat kajian pula, dia kata ayat Zam-Zam tu penyakit. Bawa pergi universiti kaji, tengok tak ada apa ayat Zam-Zam, kuman pun tak. Ni baru pula dia kata apa? Penyakit mai daripada unta. Itu yang Allah akan benci dalam Quran, benci kalau jumpa Yahudi bunuh. Dia kata saya jumpa Yahudi bunuh. Faqtuluhum haitsu taqiftumuhum, dan bunuhlah mereka jika kamu jumpa ia di mana saja kamu jumpa mereka. Wa akhrijuhum min diyarihim, wa keluar Allah daripada kampung halaman mereka. Marah semua. Marah semua. Nampak? Habis penyakit Jepun naik kita tu apa kena-mena? JE. Tapi tak mahu kat Jepun, dia kata unta. Unta awak penyakit. Pada tahun nak main raya haji ni, main raya haji orang sebelah unta banyak. Sangat cukup lah Randiada. Jadi maknanya kita kalau buat lagu tu juga sama tuan kata. Pertama, hang buat amalan aku tak terima, roh hang aku tak angkat, di akhirat besok hang tak boleh masuk surga. Sampai kalau hang tengok unta boleh masuk lubang jarum. Boleh tak? Boleh tengok unta masuk lubang jarum. Agaknya lubang-lubang jarum tu besar nak unta tu. Tengok pintu rumah kita. Kalau pintu rumah kita lubang jarum besar nak. Allah punya apa. Wa kadzalika lil mujrimin, demikian kepada orang yang berdosa. Kita ni hari bila dosa dia pergi. Tak cukup dengan tak boleh masuk surga, lahum min jahannam mihad, maka kami sediakan tikar tidur daripada api neraka, wa min fawqi ghawas, dan di atas yang menyelimuti mereka pun juga dari api neraka. Manakan selimut atas pun api neraka juga. Tilam pun api neraka, kan selimut pun api neraka. Okey tu. Pasal di rumah tidur, tilam tebal. Mimpi tak berakhir dengan film. Tilam film. Tak apa. Baik. Di akhirat tunggu. Wa kadzalika najzil zalimin, demikian kami balas kepada orang yang zalim. Nampak? Jadi maknanya kalau orang-orang yang bertakwa dia tak mau rugi, nak buat apa rugi? Dia tak mau rugi. Semua yang dia buat tu bila rugi, janganlah dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tengok betapa cerdiknya orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa bila dalam hati dia lintasan bisikan syaitan pun dia nampaklah yang kata orang takwa. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila didatangi bisikan-bisikan jahat oleh sekumpulan daripada syaitan, main duk bisik nak suruh buat jahat, nak suruh buat itu, nak suruh buat ni dan sebagainya, tadzakkaru, dia tahu, cepat-cepat dia ingat yang ni bukan daripada Allah, yang ni daripada syaitan. Orang bertakwa dengan orang beriman tak sama. Iman orang beriman serupa tali, iman orang bertakwa macam laser. Orang beriman betul tali baru dia bunyi loceng dan sebagainya. Yang ni dia pakai laser, makna hang melintas tu tahu kan. Dia kata iman orang bertakwa dia macam cahaya laser tu, makna tak ada tali, makna prak kena dia bunyi dah ni makna ni setan dah res. Ni semua setan dah. Cepat-cepat lalu dia kata ketika nampaklah kesalahan-kesalahan dia, nampak dah perbuatan dia dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ni yang kata kehebatan yang nak ditunjukkan bahawa tentang orang-orang yang beriman.
bagi dia, nak habaq bagi yang kata orang beriman ni. Allahu Akbar, jangan tanya. So itulah keadaan hidup orang beriman. Ini orang bertakwa ni lain. Lain hidup dia. Orang bertakwa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia bila dia hidup ni, dia tak takut langsung. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah, yakni orang bertakwa, orang yang sentiasa menolong jalan Allah, la khawfun alaihim, mereka hidup langsung tak pernah rasa takut. Bukan takut apa? Takut tentang manusia, tak takut kejahatan manusia, tak takut fitnah manusia, tak takut hidup miskin, tak takut melarat, tak takut apa. Yang dia takut dengan Allah. Walahum yahzanun, dan hidup dunia mereka langsung tidak pernah berduka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, lalu mereka adalah orang-orang yang tetap dengan ketakwaan mereka. Kenapa mereka takut? Sebab lahumul busyra, bagi tahu pada mereka tentang berita gembira fil hayat dunia, dalam dunia. Dunia ni Allah tolong, sebab dalam Quran Tuhan kata Allah akan tolong orang takwa bila-bila Allah. Dunia. Sebab orang takwa tolong tak mana? Sebab dia mai, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dunia saja Tuhan kata siapa yang bertakwa Allah jadikan jalan keluar. Jalan keluar dari penderitaan, kemiskinan, bebanan, masalah, semua Tuhan bagi jalan keluar. Kemudian rezeki yang tak disangka Tuhan turun. Wa fil akhirah, dan di akhirat pun kami tolong. La tabdila li kalimatillah, sebab Allah tidak akan menukarkan kalimat dia. Allah kata tu, kalau Allah kata nak tolong, Allah tolong. Kalau Allah Ta'ala nak azab, Allah yu'adzib man yasha wa yaghfir man yasha. Allah boleh azab siapa yang dia suka, Allah boleh mengampun siapa dia suka, itu hak dia. Dia takkan tukar kalimat dia. Dzalika wal fawzul azim, yang demikian mereka ini kata Tuhan akan mendapat ganjaran yang cukup besar. Sebab itu bagi mereka Tuhan nasihat pada Rasulullah dan orang takwa apa berkata, wala yahzunka qauluhum, kamu jangan rasa sedih tentang perkataan mereka. Mereka nak kata apa keambil dia berkata, dia pernah buat apa keambil. Sebab innal izzatillahi jami'an, kemuliaan berada di sisi Allah semuanya. Wasami'u alim, Allah mendengar apa yang mereka kata, Allah mengetahui pada mereka. Sebab itu bagi dia Allah ada, dia tak. Ni dia kata orang bertakwa, dia langsung tak nak perasan dia rugi dia. Jadi bila dia tak mau rugi, orang bertakwa akan sentiasa buat 4 perkara. Illal ladzina amanu, maka melainkan kata orang yang tak rugi ni orang yang sentiasa dasar dia hidup di atas keimanan. Makna dia nak buat apa pun dia tanya iman dia dulu, boleh tak boleh. Dia takkan terus buat, dia tanya iman dulu. Nak buat lagu ni boleh tak? Nak kata lagu ni boleh tak? Dia teropong dari segi iman dia. Macam mana kalau aku buat dulu, sekali lagi iman aku jadi lagu ni. Kalau aku buat ni jadi lagu ni. Maknanya orang bertakwa tu yang kata kehebatan yang Allah letakkan di kalangan orang yang bertakwa. Dia tanya iman. Kemudian yang kedua kata Tuhan, wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan semua benda ini berdasarkan tentang amal yang soleh. Sebab tuan-tuan, amal boleh terbatal tuan-tuan. Saya nak ulang balik apa yang saya baca dulu pada surah Muhammad. Jaga saya. Allah boleh batalkan amal siapa pun. Allah tak peduli siapa dia. Lawan aku jaga. Surah Muhammad ayat 32. Buat 3 perkara amal terbatal. Kalau terbatal hari ini kita sedang tak apa. Kalau terbatal 2-30 tahun yang lepas macam mana? Benda terbatal. Apa dia? Tuhan kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang kafir, yang ingkar. Dia kufur dengan Allah Ta'ala, dia lawan Allah, dia ingkar Allah. Yang kedua, wasaddu an sabilillah, dia menghalang dari jalan Allah. Dia halang. Orang nak buat macam ni tak bagi, orang nak buat kebaikan Islam tak bagi, orang nak buat itu tak bagi, dia halang semua, menghalang. Halangan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wasyaqur rasul, dia derhaka dengan Rasulullah. Derhaka dengan Rasul ni bahaya. Derhaka tu bukan kan tak tahu, tetapi mimma bima tabayyana lahumul huda, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas dari hal petunjuk.
Nabi dah buat macam ni, Nabi buat ni ada ayat dia, buat ni ada hadis dia, tunjuk siap dah jalan dia, buat dah. Oi kamu, dia nak pilih jalan yang lain. Sedang tuan kata tak patutlah macam tu. Maka namul khairatu min amrihim, tak patutlah daripada pilihan lain berusaha mereka tak patut. Allah dah tak. La yadurra syai'an. Siapa yang buat tiga perkara tadi, dia kufur, dia kafir, dia engkar dengan Allah, dia menghalang jalan Allah, dia dah hafal Rasul, dia tak mudaratkan Allah sikit pun. Tapi dia sendiri apa jadi? Wasayuhbitu a'malahum, maka nantinya akan Allah batalkan seluruh amal-amal dia. Ibu kakak bayangkan, kalau kata 10 tahun betul Allah batalkan amalan, habis. Kita tak tahu bila kan. Wuduk terbatal kita tahu dah, bila kita pergi kencing ke berak kentut kita tahu, tapi amal terbatal tak tahu bila. Sama bila kita kata undang-undang Islam tak sesuai, tentu dah cukup dah. Tentu cukup dah. Bila kata potong dulu, potong dulu. Pergi semayang tarawih buat penat, duduk bangkit, letih. Lagi bodoh pula kalau ustaz tu cakap pakat duduk ngangor tu, pok tu bodoh pula kau. Jangan main tu lah. Ucapan kita Allah was-sami', dia mendengar, dia duduk dengar apa yang kita kata. Allah nasihat ayat seterusnya, ayat 3 tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, atii'u Allah, taat Allah. Wa atii'u Rasul, taat Rasul. Itu je. Dan wala tubtilu a'malakum, kamu jangan cuba batalkan amal yang kamu buat. Aku tak batal, kamu yang batalkan amal kamu. Hang buat macam ni, terbatal. Allah nak delete amalan ni bukan macam kita dengan komputer boleh lah. Kita komputer duk main tikus naik penat. Tu cara kita jumpa lah. Dato' tengok invalid pula dah, tekan lain pula. File not found. Nah, file tak jumpa pula dah. Allah nak delete amalan ni senang ya. Allah bagi tahu kat malaikat penjaga amalan, hang buat keluar nama ni clear. Malaikat pencari senang nama ni, semua ada file kat dia lah. Malaikat hafal semua file lah. Ambil sudah buat dah. Biasa dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jaga. Jangan kita buat sendiri. Sebab dalam soal yang Tuhan kata tadi, ada manusia yang rugi amal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati, mereka ni sesatlah lagi depan dunia ni. Wa hum yahsabun, tapi mereka masih menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka masih buat benda baik. Dia kata dia buat baik, tapi Allah kata dia tak baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi maknanya jangan kita merugikan. Kita yang buat. Dalam Quran ada ayat, orang-orang yang berdusta dengan ayat Allah, Tuhan kata kamu jangan jadi golongan macam tu. Karena golongan macam tu adalah golongan yang rugi. Fatakuna minal khasirin. Kalau kamu mendustakan ayat Allah, kalau kamu sombong dengan ayat Allah, kata Tuhan, kamu ni orang. Wala takunu kalladzina kadzdzabu bi ayatina, kamu jangan jadi orang yang berdusta dengan ayat kami. Fatakunu minal khasirin, nanti kamu jadi orang yang rugi. Bila mendusta saja risalah aku, kamu jadi orang yang rugi. Balik rujuk sini adalah dalam surah Al-Araf ada ayat. Tuhan cerita di sana tentang golongan orang-orang yang rugi. Bila kita tolak saja Quran, kata Tuhan sekaligus dia termasuk, Tuhan mengatakan fatakunu huruf fa, maka jadilah kamu minal khasirin, di kalangan orang-orang yang rugi. Tuhan subhanallah, banyak ayat. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, barang siapa disesatkan oleh Allah, mereka juga orang yang rugi. Jadi banyak tentang cerita tentang golongan orang yang rugi. Jadi orang bertakwa dekat, maka dia akan jaga iman dia. Daripada dulu sampai sekarang jaga iman dia. Dia beriman dengan Al-Quran, dia akan terima siapa saja arahan daripada Al-Quran. Ini cerita. Dia tak mau sombong. Sebab Tuhan cerita dalam Quran ni, orang yang sombong esok muka jadi hitam.
Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bahkan dulu masa kamu hidup sesungguhnya datang kepada